Allah janjikan sebagai sebuah agama akan terus unggul di mata dunia, tetap akan ada sekumpulan manusia yang akan mempertahankan Islam dan terus mempertahankan kebenarannya daripada diganggu-gugat oleh musuh Islam. Dan cabaran kita pada hari ini adalah dasar langit terbuka dan dunia tanpa sempadan. Kita tengok kan, kalau tidak, mana dia tahu tu ahlan wa sahlan tu? Dia tak tahu kadang-kadang. Sebab dia tanya kat Haji Google kan. Dia tengok kat YouTube, dia tengok kat media sosial, dia tengok apa perilaku-perilaku. Wow, dia kata. Husin lempoyang sarakau unta leher panjang, dia kata kan. Dia tengok kan, pengaruh-pengaruh ni semua tersebar. Hari ni kalau kita tengok bezanya dulu dengan sekarang. Dulu orang bergantung maklumat pada risalah, akhbar dan juga televisyen dulu. Ya. Televisyen pun hanya orang tertentu je ada, dan kita pula bergantung kepada segmen-segmen tertentu je untuk dapat maklumat. Tetapi hari ni televisyen hampir jadi tak relevan. Hampir dah tu. Radio je masih bertahan. Itu pun sebab orang nak mendengar macam-macam, mengarut kadang-kadang, prank lah, apalah, ucapan-ucapan kan. Saya ingin menyampaikan ucapan kepada abang saya yang sedang tidur, gila betul kan, kepada mak saya yang berada dalam bilik air, la ilaha illallah kan, dan kepada abang saya sedang berada di luar negara. Memang confirm lah kan. Jadi banyak benda-benda pelik sekarang ni. Jadi mana kata dulu lain, sekarang lain. Dasar langit terbuka, dunia tanpa sempadan. Dulu kalau kanak-kanak berusia 4 tahun boleh membaca, keluar surat khabar muka depan. Hebat budak-budak tu. Dia boleh baca dah, budak ni baru 4 tahun. Dia kata budak pintar. Budak ni gifted, dia kata. Hari ni budak umur 2 tahun dah tahu password handphone mak dia. Dia dah tahu. Dan dia boleh mengamuk kalau dia tak dapat buka phone mak dia untuk main game, dan dia siap boleh bayar tu bayaran secara online. Dengan menolak kan duit daripada debit card mak dia, siap dengan nombor pin belakang kad tu pun dia tahu. Itu budak usia 2 tahun setengah tu. Apatah lagi anak mak mentuanya yang umur 35 tahun. Suami dia lah. Macam tu kan. Jadi makna kata ini adalah cabaran. Kalau dulu kita sangka Friendster. Dulu Friendster cabarannya. Friendster rasa dah muda sangat lah. Rupanya Friendster pun dah tak berapa boleh pergi. Tiba-tiba kita ada Facebook. Tiba-tiba kita ada Instagram. Kita ingat IG canggih dah. Tiba-tiba ada WeChat lah, ada BBM, BlackBerry Messenger. Tiba-tiba kita ada apa lagi? Kita ada apa lagi? Apa dia? Belum lagi tu. Aku bukan ingat, aku tak tahu TikTok. Aku tahulah sana. Belum sampai kalau aku sebut atau belum lagi. Tak, sebelum tu kan. Sebelum tu kita ada Instagram kan. Jadi TikTok memang kena sebut lah, sebab saya buat live TikTok. Sebenarnya bila kita buat live TikTok, kita tak boleh sebut nama media sosial lain. Bila sebut nama media sosial lain, automatik dia akan potong traffic view kita. Sebenarnya pada tu sebab kau buat live, masa 3 orang yang tengok live aku. So kau kena faham lah kenapa kan. Lagi satu, bila kita buat live, jangan ada bagi kanak-kanak lalu kat belakang kita. Jangan. Kalau TikTok lah, TikTok ni street sikit. Tu sebab siapa buat sale agak-agak saudara mara je beli tu, faham lah, ada pantang larang yang kita langgar. Ya. Begitu juga tengah jalan kita, tengah drive tak boleh, walaupun orang lain yang drive, dia akan syak membahaya. Macam-macam lah. Ni zaman dia. Kalau kita tengok hari ni media sosial ni adalah merupakan satu, tak tahulah, satu makanan ke, satu apa tak tahu, satu keperluan dah. Kan? Saya untuk makluman semua, baru-baru ni saya beberapa minggu, 2 minggu saya tidak live. Kalau perasan, dalam beberapa minggu lepas 2 minggu saya tak live, sebab saya membawa diri saya sampai ke Indonesia. Bawa diri saya ke Indonesia, saya beristirahat di sebuah pesantren di Jawa Barat Indonesia. Sebab saya rasa penat sangat dengan perhatian media sosial ni, dan sangat penat dengan liputannya, dengan program hari-hari tak berhenti sejak pada dulu sampai sekarang. Daripada kolej profesional ni kan, dah pernah panggil, lepas tu ni baru nak panggil balik kan. Saya rasa penat sangat lah. penat sangat dah rasa macam tu kan. Jadi saya bawa diri, saya pergi ke pesantren. Kenapa Indonesia?
Kenapa Indonesia? Sebab saya pernah pada hujung tahun lepas, bulan 9, bulan 10 tahun lepas, saya berceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Saya rasa sangat terkejut sebab bila tiba di airport Soekarno-Hatta, tak ada sekor pun kenal aku. Saya rasa biar betul orang tak kenal aku ni, seronok betul. So inilah tempat yang saya akan pilih untuk saya beristirahat. Saya boleh buka emas saya boleh tunjuk muka saya siap dengan kantar, yang nampak besar-besar TV pun orang tak kenal aku. Seronok betul. Macam tu lah saya beristirahat di sana. Saya pergi kat satu pesantren di Jawa Barat, perjalanan 3 jam dari Jakarta, yang dipilih oleh Kedutaan Malaysia kat sana. Di sana HP-nya tidak boleh disimpan, Pak. Tak boleh. Handphone pun disimpan oleh pihak pesantren. Percaya cakap saya, itulah momen yang paling tenang dalam hidup. Bila handphone tak ada. Kalau tidak tu, jap tengok kan berapa ramai like dah. Kan orang perempuan kan macam tu kan. Dia boleh bergaduh dengan suami sebab suami tak like post dia. Macam tu kan. Jadi alhamdulillah saya beristirahat kat sana, ikut sama-sama belajar dekat sana. Alhamdulillah. Dan di Indonesia ni satu kelebihannya hospitality dia. Sampai dekat pintu hotel lah, selamat datang Pak, macam ni. Ui, kat Malaysia raja dapat macam tu kan. Saya tanya toiletnya mana, sini Pak, ikut saya Pak, dia tunjuk, dia tinggal tak menyangkung sebelah aku lagi kan, punya baiknya lah kan. Boleh saya tanya balik, rupanya memang di Indonesia mereka sayangkan pekerjaan dia. Tu sebab dia buat sampai macam tu sekali. Sebab kalau dia tak nak kerja, ramai lagi orang boleh bekerja kan. Dan kita tengok kan, tujuannya apa? Semua nak mencari Islam, semua nak mencari ketenangan. Hidup kita ni nak kejar 3 perkara: kebahagiaan, kejayaan dan juga ketenangan. Semua nak tenang dalam hidup. Tak ada siapa yang tak nak tenang kan? Salah satu tempat yang menenangkan ni lah, ni Beranang kan? Tempat yang sangat tenang, bebas daripada kesesakan lalu lintas kan? Boleh baring kat jalan utama macam tu. Jadi macam itulah. Dan kalau kita tengok, cabaran yang berlaku pada hari ini tidak semudah yang kita sangkakan kan? Ya, kalau kita tengok berita, contohlah macam pemerintahan politik lah contohnya kan. Kita bukan cerita parti lah, kita cerita siapa-siapa pun yang akan memerintah negara kita, dia akan susah keadaan dia. Siapa-siapa pun memerintah, sebab semuanya viral sekarang. Jadi pembangkang akan jadi senang sekarang ni. Tukarlah siapa yang pembangkang, tiba pembangkang tu jadi bagus. Tukar kan, belum tahu lagi sebab pam tak ada. Tu belum cerita lagi, cerita pasal perkahwinan artis yang bermasalah. Ni zaman dia kan, sampaikan orang dah tak kenal Samsul mana. Orang tak tahu kan. Samsul lain yang buat, Samsul lain yang kena. Itu. Tapi saya mempertahankan sahabat saya Samsul Yusof. Kan? Sebab bukan mempertahankan apa, tolong jangan komen macam kau hari-hari duduk dalam rumah dia. Kan? Itu cabaran juga. Kan? Ada cerita. Betul ke dengannya rumah tangga seorang pensyarah KPM Beranang bermasalah? Tak ada keluar dekat dalam melodi tu, tak keluar. Kan? Tapi orang akan hebohkan sebab dia personality. Orang cerita. Saya cakap dalam masalah rumah tangga ni, suami isteri semuanya ada contribution dia. Saya cakap saya, dia takkan sebelah pihak aja, tak ada. Takkan ada. Kadang-kadang lelaki tu dah lanyak, dia pijak bini berdarah, pijak sepak buat, tapi salah perempuan tu juga. Biarlah, biar, saya sayang dia. Kan? Dah berdarah tu, sikit aja ni gitu. Ada yang macam tu, menyebabkan orang yang menyerang dia tu rasa selesa. Macam itulah. Macam tu juga dalam kehidupan kita pada hari ini. Media sosial memang memainkan peranan banyak dalam kehidupan kita pada hari ini. Ingat, biar kita yang mengawal keadaan, jangan benarkan keadaan kontrol kita. Circumstances has no power over you. Your inner weather is always and forever at your command. Kau main-main sama sedebat cakap orang putih. Kau nampak aku kampung, I'm a graduate law, you know. No, lawyer. So kalau nak advice, I bagi secara percuma. Tapi keluar pejabat bayar. Ya, macam tu. Kan?
Dan begitu juga cabaran yang hadapi umat Islam pada hari ini. Kalau kita tengok, antaranya pertama, kefahaman dan penghayatan umat Islam berbeza-beza ikut taraf hidup dan latar belakang mereka. Siapa yang datang sini belajar, insya-Allah dia ada pendedahan, ada ustaz-ustaz, ustazah, ada silibus khas dia. Tetapi kadang-kadang mereka di luar bandar mencari-cari sendiri. Kalau yang dapat yang betul-betul, dapat yang tak betul macam mana? Lepas tu mudah percaya daripada satu unsur yang dia rasa dia seronok dengar. Sampaikan heboh lah baru-baru ni, bergaduh di kalangan pensyarah dan guru-guru. Dia kata bayar zakat, tak boleh bayar zakat untuk mak ayah dia kalau mak ayah dia mampu, tak boleh. Dia cakap macam tu pula. Sampaikan, habis tu selama ni tak sah lah, kita berhutang lah ni. Dia kata tu. Tak pakai ni Ustaz. Ni tak boleh pakai? Ada sebab ada noisy. Bismillahirrahmanirrahim. Kena start balik ke apa? Tak payahlah. Kan? Jadi pada tadi kau tak cakap kan, dah nak habis ceramah pun beritahu kan. Ada stand tak? Kalau ada stand lah. Jadi latar belakang. Pertama, golongan kurang terpelajar atau tidak terpelajar. Golongan ni kadang-kadang tidak memahami langsung akan Islam kecuali maklumat asas mengenai aspek ibadah dalam agama. Kadang tu malam tadi ada seorang cikgu dia tanya saya. Dia kata dia mengajar sains, tetapi dia gemar bawa unsur-unsur Islam dalam subjek sains tu. Bila dia bawa, kadang-kadang anak murid tanya soalan yang mencabar pada dia. Tapi ada anak-anak murid ni bila tanya soalan tu, kadang ada soalan tak dapat jawab. Jadi macam mana saya nak buat? Kau tak dapat jawab, kau cakap lah kau tak tahu, saya kata. Takkanlah kita nak cakap kita tak tahu. Imam Malik pun tanya 10, dia jawab 2 je. Lagi 8 dia kena rujuk dulu. Tapi saya kata, satu benda saya belajar daripada pensyarah saya dulu, satu perkara, kalau pelajar nak tanya boleh, tapi kena tanya dulu setakat mana dia dah baca. Kadang-kadang pelajar dia gemar bertanya. Dia tanya ikut suka dia, macam mana kalau macam ni? Macam ni. Kau dah baca ke belum? Kau baca dulu baru kau tanya. Ini main tanya je apa yang lalu kat kepala. Kau ingat lecturer ni akan jawab semua? Tak, kau kena kaji dulu. Kemudian baru kau tahu apa yang sepatutnya kau tanya. Kadang pelajar-pelajar ini dia malas membaca. Dia rajin baca WhatsApp. Dia rajin baca mesej-mesej daripada dia baca unsur-unsur perkara-perkara yang bersifat ilmiah. So dia tanya. So bila dia tanya soalan-soalan yang pelik-pelik, kadang-kadang soalan-soalan yang mencabar dia tanya kan. Lepas tu dia tanya, tu termasuklah soalan-persoalan tentang zakat. Ada orang tanya, Ustaz, kalau betul lah pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Soalan dia. Kau bayang tu, tak terperanjat ke pensyarah kanan agama Islam dekat KPM Beranang nak jawab soalan tu. Kalau lah pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Soalan ni ditanya oleh seorang artis kepada Bang Samsul Rarau. Bang Samsul Rarau tanya saya. Saya cakap, abang jawablah, saya kata. Kan? Maka saya jawab balik. Sebenarnya banyak lagi benda-benda wajib dalam Islam pun tak masuk dalam rukun Islam. Buat baik kepada mak ayah wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Amar makruf nahi mungkar pun tak masuk dalam rukun Islam. Tapi kau baca tak sekali rukun iman? Kenapa bangun rukun iman? Percaya tak pada Allah? Percaya tak pada Rasul? Percaya pada kitab? Percaya. Kalau kau percaya pada Allah, Rasul, kitab, ikut je lah apa yang dia beritahu tu. Banyak cekadak kau kan, nak pakai kan, macam tu. Kata Islam tak memaksa. Kenapa kalau bukan Islam nak kahwin dengan orang Islam kena masuk Islam? Soalan dia kan. Dia tanya Presiden alumni debat Malaysia kan, macam tu. Dia kata la ikraha fiddin. Yang bukan Islam ni siap baca ayat tu, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kenapa umat Islam kalau kahwin dengan bukan Islam, yang bukan Islam tu mesti masuk Islam? Kata tak paksa. Maka saya jawab, memanglah tak paksa. Kalau kau nak kahwin dengan dia, kau masuk Islam. Kalau kau tak nak masuk Islam, jangan kahwin. Apa susah? Siapa paksa? Lain nak ambil pisau letak kat leher kau tu, kau nak masuk Islam ke tidak? Kau bunuh orang, itu baru paksa. Macam tu jawapan dia. Menung dia fikir. Tak ada paksaan. Itu sebab saya pesan, kalau siapa yang nak berkahwin silang budaya ni, yang nak berkahwin dengan yang bukan Islam, nasihat saya, kalau ada lah saudara siapa yang melanjutkan pengajian sampai ke luar negara, bertemu dengan orang putih, orang hitam kan,
Tak kisahlah kan, orang Perang ke kan, yang tak berapa corah, tak berapa golap, Latin gitu kan. Satu je pesan saya, sebelum kahwin 6 bulan suruh dia belajar Islam dulu. Paling tidak 6 bulan belajar, at least dia ambil basic. Sebab banyak sangat berlaku bila dah kahwin, kadang-kadang macam tak apalah, besok dia dah kahwin, sok pandailah aku ajar dia, sampai ke sudah tak ajar. Percaya cakap saya. Lepas tu mulalah you yang paksa I masuk Islam, sekarang nak paksa I solat pula. Kerasnya takdir. Macam tu lah kan. Dia punya tajuk dia tu kan. Dah ada hari kau jawab bunyi, kau jawab tak bunyi ni kan. Kerasnya takdir. Hari ni episod last ada yang cakap macam tu pagi tadi. Ya ke? Hari tu aku tengok baunya teruk bergaduh dah baik mak dia ya, mak mentua tu. Cek dengan dia lah, tak tengok nyampah aku kan. Saya pun tak tengok orang share dalam TikTok. Jadi macam tu lah. Kemudian begitu juga, ada juga kadang-kadang yang langsung tidak memahami asas tentang aspek ibadah dalam agama. Tu yang tanya soalan yang sama tiap-tiap tahun. Kau tak hidung siang hari bulan puasa batal tak? Kan? Dia kata tak batal sebab dia memang dah tak puasa. Yang seorang tu macam tu. Yang seorang tu pula soalan itu pasal zakat. Ustaz, mana yang lebih afdal? Saya duduk kat Muar, saya kerja dekat Beranang, so saya patut bayar zakat dekat Beranang ke atau kat Muar? Bayarlah kat tempat kita mencari rezeki, itu yang afdalnya. Tak boleh ke nak bayar kat Muar? Tadi kau tanya aku menyirap dengan soalan budak tu lah kan. Kau yang tanya tadi afdal kan. Lepas tu marah. Tak boleh ke pihak pemerintah umum lebih awal raya bila? Gila ke apa kau ni? Bulan tak keluar awal bulan kan? Sebab kita tak nak jadi macam tahun lepas. Iya, kau kena tunggu nak bulan tu. Siapa suka percaya kalender kuda tahun lepas? Yalah, tahun lepas dia percaya dengan kalender kuda tu. Termasuk yang bercakap ni. Sebab masa malam tu aku yakin yang raya mungkin lusa, elok je buka puasa kat KL kan. Dengan family itu je hari tak ada ceramah. Balik tu daripada buka puasa tu, weh kau tahu tak besok raya? Tahu, Cik Wahab tak tahu. Okey, Assalamualaikum. Pecut nasib baik tak jam. Lomang tinggal buluh je. Tak sampai bakar lomang tu kan. Tengok punya teruk zaman teknologi maklumat ni kan. Itulah dia macam-macam teori. Dan orang yang marah hari tu yang pasal tak umum awal raya tu, seekor pun tak pernah tengok anak bulan. Tahu tak rupa anak bulan macam mana? Tahu tak rupa anak bulan yang tengok tu macam mana? Itulah dia. Tahu tak? Tak. Kan senang jawab macam seekor. Tak tahu. Ini semua koma. Tahu tak tahu. Bila tanya macam tu lah, koma, oksigen tak jalan kan. Tak, dia sebenarnya kalau ikutkan yang selalu tengok ni, dia beritahu saya lah. Saya pun tak pernah tengok tu sebab saya tak bising. Tak nampak. Kalau nampak dalam 29 balai cerap tu, kalau satu balai cerap nampak, jadilah raya lah besok. Dia punya tu, dia cakap asah pensel tu tajam-tajam, buat satu garisan macam ni, melengkuk macam ni. Macam tu lah anak bulan yang dia nampak. Memang halus, nipis betul dan sekejap aja. Tu dia. Dan kita nak marah, umumlah cepat. Kawan tu mengintai macam tu, nak tengok kan, bukan senang kan. Macam tu lah. Sebab kefahaman kita tak ada. Kan? Macam contohlah orang marahkan suami isteri bila dah kahwin. Kenapa kalau dalam mak kita sakit tenat kan, suami pesan duduk rumah, jangan keluar mana-mana, abang ada urusan outstation. Kalau abang tak dapat dihubungi, abang dah siapkan beras, tepung, gula semua siap. Mi segera, ingkap semua ada, semua dah siap. So jangan keluar ke mana-mana. Baik bang, saya sebagai seorang isteri saya taat. Tiba-tiba datang family dia, baliklah, ayah tak sihat, ayah rindu sangat kat engkau. Ada orang nak argue tu, tak logik. Macam mana pun dia mak ayah ai. Dia marah. Tak boleh. Bila suami kata tak boleh, tak boleh. Tetapi kalau dalam keadaan tertentu, hari ni suami biasanya boleh kita nak berhubung dengan media sosial, tapi kalau tak dapat hubungi, macam mana? Dia yakin yang suami dia akan mengizinkan. Ada macam tu kan, dia fikir macam tu kan. Tak. Kalau ikut hukum tu tak boleh. Sebab suami dia pesan jelas, jangan keluar.
walau apa pun keadaannya. Kerasnya tak boleh. Macam tu lah kan. Macam tu jugalah macam suami. Suami tidak boleh. Ni nak beritahu korang siap-siap budak-budak ni kan. Suami, sebab korang kan dah nampak macam dah galak sangat nampaknya kan, nak menikah, nak apa semua kan. Kan dah ada couple menyampah kau. Boleh bergaduh dengan boyfriend. Asal baju kita tak sama. Kan dah janji. Dah menyampah betul aku kan. Boleh bergaduh kita sebab baju tak sama. Yang jantan pun tak pasal pakai pink, bodoh punya jantan. Kau bersama pakai pink dengan perempuan tu kan. Tak, contoh kan. Suami tidak boleh paksa, tak boleh halang isteri daripada jaga mak ayah dia yang sakit, mak ayah isteri yang sakit. Suami tak boleh halang. Tetapi kalau suami kata, abang tak izinkan kau pergi jaga mak kau yang sakit, kau duduk rumah, maka bila isteri patuh, isteri dapat pahala, suami berdosa. Faham? Dia kena taat. Dan suami tak bagi, dia tak keluar lah. Dan dia dapat pahala dengan mak-mak, dia dapat pahala sebab dia taat perintah suami dia. Faham? Dan begitu juga suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami yang sakit. Tak boleh paksa. Tapi kalau biasanya orang perempuan, tak apalah bang, mak ayah abang, mak ayah saya juga. Kan drama sangat macam tu kan. Mak ayah you, mak ayah I, kan? Jadi dalam keadaan macam itu, suami kalaulah isteri itu jaga, tolong jaga, maka sebaik-baik suami bagilah ganjaran upah insentif khas kepada isteri itu sebab tolong jaga. Tu kena faham. Suami juga, tu sebab tu kita kena belajar. Nampak tak? Ni hari ni nak main logik ni tak boleh. Main logik ni tak boleh. Tapi ada logik dia semua tu. Contoh. Cari stand. Kalau tidak dia. Dan begitu juga seorang suami dalam bab nafkah, dia mesti utamakan isteri dan anak-anak dia dulu, baru mak ayah dia. Kena faham tu. Terima kasih. Jadi dia kena cubaan. Okey. Jadi dia kena utamakan isteri dengan anak-anak dia, baru mak dia. Jadi mak yang belajar agama, dia akan beritahu, kau bagi duit belanja kat mak ni, anak bini kau macam mana? Dia akan fikir macam tu. Okey. Kemudian golongan yang mendapat pendidikan barat atau yang terpengaruh dan terpengaruh dengannya, pendidikan barat. Saya pernah berjumpa dengan seorang pensyarah. Kita bincang tentang tata cara buat program. Kita nak avoid buat program-program yang bercampur gaul lelaki perempuan tanpa batas. So kita bagilah. Saya masa tu datanglah seorang sahabat saya daripada PKPIM dululah, ceritalah kita dari segi hadis, kita bagi ayat Quran macam ni. Dan dia boleh jawab apa tau? Pensyarah ni sebut, please give me a logic answer. Dia sound budak ni, bila bagi hadis dengan bagi ayat Quran, tolong bagi saya jawapan yang logik. Itu maksud saya. Maknanya kadang ada orang yang terpengaruh dengan pendidikan barat sehingga kan mengabaikan. Jadi ada juga kelemahan-kelemahan yang lain. Begitu juga ada juga berpunca daripada kejahilan mengenai Islam sebagai cara hidup. Islam ni cara hidup. Tapi hari ni berapa ramai yang ikut cara hidup Islam? Kan? Daripada pagi sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam. TV tak macam dulu. Kan? Zaman pensyarah-pensyarah, zaman puan pengarah dulu, zaman saya dulu. Kan? Zaman pensyarah-pensyarah kebanyakan di hadapan saya dulu. TV mula pukul 5 dulu. Kan? Kalau buka awal nampak jam aja. Macam tu je bunyi dia. Mana ada jam sekarang? Buka-buka ada rancangan. Kan? Upin. Upin Ipin. Cakap Jawa pula tu. Kan? Sekarang dah cakap Indonesia, ada Upin Ipin ni. Kan? Mana cakap Melayu biasa lah, tak ada. Kan? TV 24 jam, beribu-ribu channel. Tu belum cerita lagi flick-flick tu. Kan? Flick-flick dengan yang ni channel, kan? Saya tak boleh sebut dengan jelas sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Macam tu. Oh dahsyat banyak. Lepas tu belum cerita kalau dulu, ingat tak dulu? Kalau tengok cerita, kalau ada babak-babak yang bercium tu, ayah semua tutup mata. Ayah je boleh tengok dah sudah ke belum.
Dah. Ayah konyang tengok kan. Tu dulu. Dulu mana ada TV 24 jam. Pukul 12 negaraku. Pukul 10 last wrestling. Ingat ke? King Kong Bandi, Hulk Hogan baru nak tumbuk, iklan. La ilaha illallah, iklan pula. Kan? Kalau ada pukul 3 pagi, kalau ada live bola. Yang iklan dan Hill tu. Dulu. Sekarang ya Allah. Beribu-ribu channel. Tu sebab beza dulu dengan sekarang. Nampak tak? Saya pernah bentang paper kan, bahaya gadget pada generasi muda. Saya tunjuk. Dulu kita, sukan kita semua fizikal. Pukul 5 semua tak sabar macam keluar kandang. Tak sabar, aku 5 cepatlah, aku 5 cepat, aku 5. Nak main dengan geng-geng ni. Dulu kita main bola kan. Main bola kita bagi tim dengan cara adil, tali lali tamplung. Lepas tu berunding, mana boleh tim kau besar-besar, tim kita kecil-kecil, budak aku, tim aku semua sekolah rendah, tim kau semua sekolah menengah. Berlalu semua. Akhirnya dah dapat tim yang ideal dan nak maghrib dah. Masa tu, macam tu kan, ingat tak dulu? Lepas tu bila main bola dulu, tiang gol pakai tiang gol, pakai tiang apa? Pakai tiang slipper je. Main agak-agak je. Kalau tinggi tak sampai tiang. Macam tu je. Macam tu. Tu belum cerita lagi sepak-sepak bola masuk rumah jiran kena pasu, bukan semua orang boleh unding dengan tuan rumah. Mesti ada seorang yang baik dengan makcik tu. Nampak tak kemahiran negotiation skill tu? Nampak tak? Kau lah pergi, kau baik dengan makcik ni. Dia pun masuk. Assalamualaikum cik, tu saya dah marah dah ada orang. Jangan sepak kokot, dah sepak kat cik. Nanti saya makcik, saya ambil bola boleh cik? Yelah, elok. Jangan kau kena lagi makcik belah bola tu. Okey makcik. Nanti saya marah dia. Masih tak makcik? Woi, sambung, main balik. Nampak? Tu belum cerita orang perempuan. Dia ada biji ajaib dia tu, yang dia main teng-teng tu. Ingat tak? Yang format paling orang lelaki suka, yang format kapal terbang tu. Kan bila sampai kat sayap tu, mengangkang dia berdiri tu. Ingat tak? Kan? Kita tengok tu, bayangkan dulu orang perempuan, satu sebelah kaki dia boleh lompat langkau 3 petak weh. Sekarang aku tengok badan 1 petak pun tak ada harapan weh. Nak cakap apa? Itu realiti. Kan? Dulu permainan dulu fizikal, cara fikir. Dan masalahnya apa yang berlaku pada nasihat, berlaku satu masalah di Kelantan Darul Naim. Ada seorang budak, bukan masalah orang Kelantan macam tu. Ada satu kes di Kelantan. Jangan terasa pula orang Kelantan kan. Dia disebabkan siapa hari-hari main benda ni, main. Masalah dia adalah bila masuk je dalam kereta, walau keluar ke mana-mana dia macam ni. Sebab dalam kepala dia masih lagi terbayang kat skrin yang dia tinggalkan kat rumah tu. Dan apa yang berlaku bila jumpa doktor sampai panggil, Along, dia tepuk depan muka, Along, baru dia sentuh. Dia macam khayal dengan dunia dia sendiri. Sampai ke tahap itu. Betul, kadang-kadang tak perasan kan? Tak perasan. Tu yang seorang yang berlaku video, kita tengokkan satu video kan, yang mak dia menangis cari anaknya tak jumpa. Dia leka dengan handphone, dia cari anak dia tak jumpa. Mana anak aku? Wah, dia dukung anak dia. Bayangan. Apatah lagi yang tak perasan suaminya dah lama balik ke rumah. 2 hari ada setengah perempuan dikatakan pensyarah macam tu. Dia sibuk dengan grup WhatsApp dia kan, dia ada grup dia. Dengan grup dia jangan risaulah, puan pengarah kena faham tu. Pensyarah-pensyarah ni ada satu grup dengan kita, dan dia akan wujudkan satu grup untuk ulas apa yang dah dibincangkan kita dalam grup tu. Contohlah, contoh. Tu memang berlaku di banyak kolej kecuali kolej profesional Mara Beranang. Okey, contohlah. Ya. Tergamak kau tepuk tangan ni, aku sindir tu. Kau jangan tepuk tangan. Itu sindir ni mana? Kena faham tu. Semalam saya teringat, saya baru balik je semalam pagi-pagi. Semalam saya landing daripada Limbang, Sarawak. Saya ceramah kat sana 3 hari. Limbang ni kan dekat dengan Brunei. Limbang pun tak adalah besar sangat, dalam 1.5 jam boleh settle satu limbang lah. So bayanglah kafe, ada satu kafe tu, dia jual cendol, dia boleh tergamak mengaku number 1 in Limbang. Bosa mano Limbang, kau nak cerita kau number 1 ni, cakap macam tu kan. Tapi memang sedap lah, sedap. Dekat sana saya jumpa ramai orang Brunei. Orang Brunei maksud jauh berbeza dengan kita. Sampai saya tanya, waktu sampai dekat airport Brunei, jauh tak daripada sini nak pergi UBD, Universiti Brunei Darussalam? Jauh juga, dalam 15 minit macam tu. Kalau kau bawa dia naik bas, dia berenang pergi Kelantan, meninggal dalam bahasa Brunei.
Macam tu lah kan. Dia tak biasa jauh kan. Kita dah biasa jauh. Best perjalanan. Saya habis Limbang hari ni. Semalam saya selesai pagi Putrajaya, landing tu Putrajaya. Petang semalam Menara Prestige KL untuk Petrofac bersama dengan PPZ Mawib. Malam tadi di Jalan Cochrane. Bolehlah tersalah sebut cockroach. Jalan Cochrane malam tadi habis pagi tadi di Tampin, daripada Tampin sini malam ni di Alur Gajah Melaka, esok pagi ke UTHM Johor, pertengah hari Batu Pahat, so malam besok KL, habis KL lusa pagi Bangi, petang naik flight pergi ke Mukah Bintulu Berkenu. Macam tu lah nama tempat tu, salah sebut tak tahulah. Tapi best pergi Sabah Sarawak ni, nak pula ikut jalan darat kan. Banyak zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapalah jalan ni yang kau bawa, ya Allah. Kan? Saya sampai cakap apa kan, kenapalah dekat Malaysia masih ada lagi jalan ni macam ni, saya kata. Kan? Jadi pemerintah kena buat sesuatu lah kan. Tak kisahlah parti mana pun saya sebut lah kan. Dan begitu juga kalau kita tengok bagi golongan yang faham Islam pula, dia memahami Islam sebagai satu sistem hidup yang sempurna dan menyeluruh turunkan oleh Allah. Inilah yang berusaha melaksanakannya dengan sebaik mungkin dalam kehidupannya. Bangun pagi, amalkan sistem hidup Islam. Bangun pagi, kejut kawan-kawan kan, kejut kawan-kawan, bangun, jom kita solat sama-sama. Sistem kan. Macam suami isteri lah. Kadang orang perempuan ni kebanyakannya, kalau yang dah kahwin, ramai orang perempuan, bukan orang sini, tempat lain, dia gemar bangun, dia selesaikan diri dia dulu. Dia subuh sendiri. Dia paling khusyuk sekali solat. Sampailah bagi salam. Lepas tu dia lap muka dia, dia pandang katil, tengok suami dia. Neraka lah orang tua ni, ampun. Sedap betul kan. Dia kalau sistem Islam ni kejut. Abang, jomlah kita solat. Abang, kerasnya takdir. Melur untuk Firdaus 3. Jomlah bang solat. Kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Macam tu lah. Dan begitu juga umat Islam juga menghadapi cabaran daripada musuh umat Islam adalah daripada kalangan yang tidak kelihatan seperti nafsu dan syaitan yang ada juga di kalangan manusia. Contoh macam TikTok tadi kita cerita. Bayangkan bos nombor 1 TikTok pun tak bagi anak dia main TikTok. Macam mana tu? Beza kita kan. Tapi yalah, saya pun cak terima kasih lah pada orang yang melayari TikTok. Sebab kalau tak adalah saya terpilih sebagai rating nombor 1 yang paling tinggi sekali disebut dekat dalam TikTok. Sikit-sikit Samsul Debat, sikit-sikit Samsul Debat. Tak. Jangan tepuk. Tak. Masalahnya kau edit video aku tu daripada elok aku sebatang macam ni kecil-kecil sudah tengok muka. Itu yang tak faham tu. Kan? Habis dia edit ni, tapi bagus, tapi benda-benda baik tu sampaikan. Ada satu tu pula, dia dah tak tahan edit gambar dah pecah sangat agaknya, keluar suara je. Lepas tu gambar burung terbang. Aku pun tak tahu berkaitan burung dengan apa yang bercakap tu kan. Tapi tak apalah, benda-benda baik. Ini zaman sekarang, cara orang berdakwah kan. Daripada kalangan manusia, Allah menegaskan dalam firman-Nya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang dengan kamu sehingga kamu mengikuti milah mereka. Surah Al-Baqarah ayat 126. Maka sikap tak senang itulah disebarkan macam-macam perkara. Itu sebabnya hati-hati. Kalau nak ambil, nak gunakan, contoh nak guna media sosial, biarlah sekadaran untuk tujuan yang perlu dalam kehidupan kita. Kan? Sebab percaya atau tidak, sebenarnya media sosial ni menyebabkan ramai orang nak ikut trend. Ramai orang kejar follower. Ramai orang nak kejar like, nak kejar view, nak kejar income daripadanya. Tak salah kalau nak mencari pendapatan, tak salah. Tapi jangan sampai satu tahap kita menggadaikan maruah dan juga diri kita. Jangan. Sebab ada yang sampai satu tahap berniaga benda yang bukan pun ada. Berniaga menipu pula ada. Sampailah susu kambing Samsul Debat pun
Ada dah keluar dah ciplak ni, tiruan. Dahsyat kan, macam-macam. Kadang-kadang sebab nak trend, suami isteri pegang tangan dekat handbrake, semua tunjuk kaulah segalanya. Ada lagu kaulah segalanya untukku, gambar handbrake dengan gear tu. Ada kan. Lepas tu gambar pandang tempat lain, seorang pandang tempat lain kan, macam tu kan. Yang kena paksa suami lah, macam tu lah kan. Ya, kita terpaksa lah nak buat macam mana kan. Betul, macam-macam cara dia orang ni nak cari view kan. Tapi sampaikan rupanya sedar tak sedar berapa ramai orang yang terkesan akhirnya sampai membawa kepada penyakit mental. Penyakit mental ya, berapa ramai orang dapat penyakit split personality disorder sebabkan media sosial. Dia post gambar phone yang i tu kan, phone yang i tu macam tu kan. Saya tak nak sebut lah sebab dia tak taja macam kita ini kan. Jadi dia letak satu jambangan bunga, lepas tu dia post, thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Lepas tu dia seronok baca komen, untunglah, bertuahlah, husband I pun tak bagi macam tu. Sedangkan phone dengan bunga tu dia beli sendiri. Bayangkan. Dan satu tahap yang paling teruk, boleh baca nanti, split personality disorder, boleh baca. Sampai satu tahap dia create satu lagi account dengan profil yang berbeza, puji post tu. Bertuahlah you, dah lah cantik, sweet, ada suami yang macam tu, dan dia percaya benda tu betul. Itulah tahap dia ya? Aku terpanjat dengan mic ni lah. Betul, itu sebenarnya memang realiti yang berlaku pada hari ini. Tu sebabnya hati-hati, jangan terlampau nak kejar tu. Macam dululah kita ambil gambar, kalau ingat kan zaman dulu yang kaya 36, sederhana 10, sederhana 24, yang tak berapa ada bajet 10 12. Tu Kodak filem tu lah kan, yang kaya 36, ingat tak kan? Dulu kita nak ambil gambar, kita pilih, tak nak sini tak cantik, sanalah, sinilah, okey sini kan. Orang perempuan dah tahulah gambar dia macam mana, orang lelaki gaya dia macam tu lah kat public phone macam tu lah kan, gambar sengit-sengit sikit kat tiang LLN kan. Dulu kan orang perempuan dia lain, dia cara gambar dia lain kan. Tapi dulu yang buat mulut macam tu kan, macam tu apa nama, dark face macam tu lah, macam tu kan. Dah elok jadi orang, sibuk jadi tik, heran betul Jadi dulu kita pilih kualiti gambar, hari ni kita tak ada pilih kualiti gambar lah. Ambil gambar cap dia ambil gambar mineral kan, rezeki hari ni buat channel jauh-jauh datang macam tu kan. Contoh lah, saya tak cakap saya ni contoh ya, dia buat posting macam tu kan. Betul, dia benda mi goreng yang dah habis tu, alhamdulillah kenyang rasa, gambar sisa-sisa mi tu jadi, dan dia ada post perjalanan masuk dekat dalam dewan, ahlan wa sahlan pun dia record. Faham tak? Dia ambil semua ni mesti di video, dia mesti cerita kat orang semua. Sedangkan dulu tak macam tu. Dulu kita bila cuci gambar, kita masuk dalam album, kita susun satu-satu. Ada album yang sarung, ada album yang melekat-lekat dan yang zerap bagi cantik kan, licin ya kan. Kita tengok balik gambar ni, Allah, macam tu kan. Ya Allah comelnya kan. Lepas tu ada kawan saja ambil, postkanlah masuk dalam Facebook kan. Dia pun tulis, kalau kau kawan aku tolong jangan post gambar ni. Marah. Gambar dekat UiTM Shah Alam pada tahun, tak payahlah sebut tahun bila ya. Kang Adian terasa. Betul. Iya. Adakah dulu kita cuci-cuci gambar tu kita tampal kat papan kenyataan masjid, biar semua orang boleh nampak apa kita buat, aktiviti minggu ni, petang tadi buat apa? Tak ada. Tapi hari ni kita postkan semua. Kalau tengok Samsul Rebat punya media sosial, you all akan tengok hanya ceramah saja. Jarang nak tengok Samsul Rebat share, tunjuk gambar apa, tengah berbahagia sangat. Sebab bukan semua orang boleh terima. Ada orang dah lah bercerai tengah hari tu.
Dia tengok petang tu kawan tu bahagia sangat. Kau lah segalanya. Lantaklah kau bercerai lah minggu depan. Kau tak tahu. Kita tak tahu ada orang yang tengah hangin ni. Kan? Betul. Kan? Lelaki lah segalanya. Bukan main lagi. Tapi bila bergaduh besok, macam-macam. Semua benda keluar. Kan? Jadi begitu juga kita tengok sejarah juga mengenali secara umum beberapa cabaran umat Islam. Antaranya faktor yang menghalang umat Islam daripada bangkit semula mengambil tempatnya sebagai guru dan pemimpin dunia. Kita lihat adanya kelekaan dan juga terlampau berbangga dengan kegemilangan silam. Macam itulah. Bak kata pepatah, bukan pepatah lah, kata ahli falsafah, semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkah tidak, jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Jadi makna kata, bukan kata sejarah tu kita lupakan, tapi cukup menjadi kenangan. Tetapi dah masanya kita melangkah memacu kejayaan di masa hadapan. Macam kita lah belajar kat Kolej Profesional Marah ni kan. Dulu masa sekolah mungkin ada subjek yang kita fail, mungkin ada yang kita lemah, tapi kita alhamdulillah dapat menyambung pengajian dekat sini. So cukup-cukuplah cerita dulu. Sekarang kita kena lakarkan kejayaan di sini pula. Dan keluar pula dengan persaingan kerja yang sangat sengit pada hari ini, menyebabkan orang dah tak boleh lagi dah memilih pekerjaan. So kita kenalah bekerja dengan sebaik mungkin. Semalam waktu sebelum saya balik, 2 hari lepas sebelum saya balik daripada Limbang, saya sempat berceramah untuk sekumpulan saudara baru yang baru memeluk agama Islam. Dan antara masalah mereka, masalah kerja. Sebab sebelum ni mereka bekerja dekat mungkin sektor yang tidak halal. Dia bekerja kat kelab malam, dia bekerja dengan pusat judi. Tapi bila dia dah masuk Islam, dia dah tak boleh bekerja kat situ lagi. Jadi kita nak meyakinkan dia ni, sebab keyakinan daripada agama perlu kuat. Keyakinan daripada rezeki itu datang daripada Allah pun kena kuat. Tapi kalau kita sendiri pun tak kuat, macam mana kita nak yakinkan orang? Itu sebabnya. Kan? Jadi kita perlu ambil iktibar daripada kejayaan-kejayaan silam dan pengajaran generasi lalu, melihat kehadapan dengan perancangan yang teliti bagi membolehkan umat Islam terus melangkah dengan yakin dan bertawakal kepada Allah. Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, tidak akan baik golongan yang terakhir daripada umat ini kecuali dengan apa yang sudah baik umatnya yang terdahulu. Maknanya dia kena belajar juga. Kena belajar. Jadi kepada generasi pada hari ini, kena faham dalam bab menuntut ilmu wajib. Talibul ilmu faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib bagi umat Islam. So kenalah belajar. Bab kata orang dulu-dulu, cantik tolok, pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajarlah. Percaya cakap saya, belajarlah. Ramai pensyarah-pensyarah ni suruh kita belajar, bukannya dia dapat kenaikan gaji setiap orang yang dapat for flat, tak ada. Yang berjaya you all, yang dapat melakar masa depan you all. Tapi pensyarah tetap di sini memperjuangkan jadual dia yang padat tu, memperjuangkan dia dengan masa yang padat, dengan macam kena attend program tiba-tiba pada petang ini. Betul, tu sebabnya belajarlah kan. Kain songket, benang sutera, lilit sobolit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Dan menjadi pelajar, jagalah tata cara kelakuan kita, jaga. Kita sebagai umat Islam, sebab kita tak nak, terutamanya dalam bab pergaulan, tolonglah jaga. Dia selalu kaitkan pelajar-pelajar kolej, pelajar-pelajar industri hari ni ramai yang dah rosak. Bila berkahwin, kebanyakannya semua dah bila kahwin semuanya dah terover. Kan? Tak payahlah nak couple-couple sangat. Kalau betul ikhlas, dah habis belajar besok, dah kerja, kahwinlah. Tak usah banyak cerita, kahwin. Jangan tunggu-tunggu. Tapi ni belum kahwin, tapi perangai macam lagi teruk daripada orang dah kahwin. Kan? Jagalah, tolong jaga. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Tolong jaga. Sebab kalau rosak nama semua. Bukan nama kolej saja, nama mak ayah kita, keluarga kita. Tolong jaga. Sebab cabaran hari ni biasalah sekarang. Tak boleh ayat tu.
Biasalah couple sekarang, biasalah budak-budak sekarang pegang-pegang tangan biasa kan, peluk-peluk biasa, naik motor sesama peluk rapat biasa, berhubungan lagi biasa. Akhirnya perut kembung, orang memberi kita merasa, dia kata tak boleh, tak boleh, kena jaga, tolonglah jaga. Itulah mahkota kesucian orang perempuan, tolong jaga. Orang lelaki ni dia tak fikir apa, oh I tak fikir panjang, oh salah dia. Kau nampak muka macam bertanggungjawab sangat, belum tahu lagi duit spender dia pun mak dia bagi lagi. Nak cakap apa, nak cerita betul kan. Tolong jaga. Nak pula yang paling ramai yang rosak ni orang Islam, itu yang pelik, nampak tak? Jadi tolonglah jaga. Ni pesanan-pesanan yang saya bagi ni, ini adalah cabaran hari ni. Terlampau banyak media sosial, terlampau banyak pergaulan, berkawan sana sini kan? Tampaikan kita terlupa nak menjaga ikhtilat, batas perhubungan antara lelaki dan perempuan. Penat dah berpesan, elakkan couple-couple lah apa semua ni. Tanggungjawab lebih utama membahagiakan mak ayah kita dulu, lepas tu barulah kerja yang lain. Momen yang paling bahagia sekali menjadi pelajar kolej profesional Mara Beranang ni besok adalah ketika hari convocation, naik atas pentas, kita nampak kelibat mak dan ayah kita di bawah sana. Dia gembira sangat tengok anaknya berjaya menamatkan pembelajarannya. Barulah terasa titik peluh dia mengeluarkan duit nak bantu kita untuk habis belajar tu berbaloi. Ya, jadi rasanya cukuplah sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, nak buat macam mana, dah tu tajuk yang dipilih, cabaran beragama kan, macam itulah yang boleh saya jelaskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa cukup sekadar itu. Bab kata Imam Malik itu kan, Imam Malik kejarlah ilmu adab dahulu sebelum mengejar ilmu. Kena kejar adab dulu. So dalam cabaran kita hari ni, tolong jaga adab. Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab, kata Imam Malik. Anak murid pada Imam Malik yang paling senior nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Dia mengabdikan dirinya belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun, yang mana 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Lepas tu baru belajar ilmu-ilmu lain. Jadi itu sebab hari ni kita beritahu cabaran beragama ni, sebab salah satu nak tekankan nilai adab dan akhlak. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, biasa baik pihak KPM Berenang hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Sebelum tu saya dah maklumkan di belakang saya